pastinya. Jadi Siapa dulu? Kita ajukan pertanyaan kepada Azimah dulu. Nur Azimah. Jadi kita ingin tanyakanlah. Memang kita mengetahui diabetes ini kencing manis, tapi mungkin akan lebih dijelaskan lagi apa dia diabetes ini. Okey, seperti yang kita maklum, kencing manis yang diketahui adalah kencing manis sahaja tanpa mengetahui definisi sebenar apa kencing manis. Kencing manis ataupun diabetes adalah penyakit kronik di mana terdapat paras gula di dalam darah yang tinggi. Ia adalah disebabkan oleh masalah hormon insulin. Okey, hormon insulin berperanan untuk mengawal paras gula di dalam darah, baik secara kuantiti iaitu insulin berkurangan ataupun kualiti iaitu insulin yang kurang berkesan. Diabetes yang tidak terkawal boleh mengakibatkan komplikasi sama ada secara akut dan kronik. Komplikasi akut adalah seperti hypoglycemia, hyperglycemia dan diabetic ketoacidosis ataupun meningkatkan risiko jangkitan kuman. Manakala komplikasi kronik adalah seperti kerosakan mata, kerosakan buah pinggang dan kerosakan urat saraf. Begitu juga dengan serangan jantung serta kerosakan urat saraf. Ini adalah salah satu komplikasi kencing manis sekiranya gula tidak terkawal dengan baiknya. Boleh memudaratkan mereka tu pastinya ya? Dia pastinya memudaratkan. Berbahaya untuk mereka. Baiklah. Ini memang soalan yang sering diajukan. Pastinya bagi base kita yang ingin mengetahui, tidak mengiralah pengidap kencing manis ini, tidak mengira ada yang sudah pun lanjut usia, warga emas, ada yang masih lagi muda. Di sini bagi mereka yang berpuasa di bulan Ramadan ini, sedangkan mereka perlu makan obat pengidap penyakit kencing manis ini ataupun mereka memerlukan suntikan insulin setiap hari untuk mengawal penyakit. Adakah mereka ni diperbolehkan untuk berpuasa? Sebenarnya pesakit diabetes boleh berpuasa jika tidak mendatangkan mudarat dalam kesihatan lah. Jadi malahan pesakit yang mempunyai berat badan berlebihan iaitu obes dan diabetes yang terkawal adalah digalakkan untuk berpuasa. Jadinya pesakit diabetes yang tidak dibenarkan berpuasa ialah sekiranya pertama ialah penyakit diabetes yang tidak dikawal dengan baik. Ini adalah dibimbangi ia akan mengakibatkan pelbagai komplikasi seperti dehidrasi iaitu kekurangan air, jangkitan kuman dan ketotik. Kedua ialah pesakit yang tidak mematuhi nasihat penjagaan dari segi permakanan, pengambilan ubat-ubatan dan insulin. Dan ketiga ialah pesakit yang mengalami komplikasi diabetes yang serius seperti masalah jantung koronari yang berterusan dan tekanan darah yang tidak terkawal. Keempat ialah pesakit diabetes yang kerap mengalami diabetic ketoacidosis. Diabetic ketoacidosis ialah keadaan di mana apabila tubuh tidak boleh menggunakan glukos sepenuhnya di dalam badan, maka lemak digunakan sebagai sumber tenaga. Jadi di dalam proses penggunaan lemak sebagai tenaga, maka terhasillah asid yang dipanggil sebagai keton. Jadi berlebihan keton dalam badan boleh mengakibatkan koma. Itulah dia. Mungkin ada yang ditambah lagi? Okey, jadinya pesakit yang juga dalam kategori yang tidak dibenarkan berpuasa ialah pesakit yang kerap mengalami hypoglycemia iaitu kekurangan gula dalam darah, pesakit diabetes yang sedang mengalami jangkitan kuman dan memerlukan rawatan, dan pesakit diabetes yang hamil yang mana mereka memerlukan suntikan insulin 4 kali sehari. Kalau yang mendapatkan rawatan di rumah sakit itu pasti tidak akan diperbolehkan puasa tu? Kerana mereka terpaksa mengikut yang arahan yang adalah makan obat. Baik, kita akan kembali bersama dengan Ernie lagi nanti. Jadi kita juga ingin mengetahui bagaimanakah panduan yang boleh dilakukan bagi pesakit diabetes yang ingin berpuasa. Okey, bagi pesakit-pesakit diabetes, mereka haruslah memerlukan panduan untuk berpuasa. Satu, dari segi permakanan. Permakanan adalah sangat penting selain daripada senaman dan ubat-ubatan. Okey, yang disarankan semasa Ramadan untuk tidak makan secara berlebihan ketika berbuka puasa dan ketika bersahur. Ini adalah kerana karbohidrat dan makanan yang berlemak boleh menambahkan barat badan serta menyukarkan kawalan gula semasa Ramadan lagi dan adalah digalakkan untuk sahur secukupnya dan sebaik mungkin sahur selewat-lewatnya.
Okay. Dan disarankan menyegerakan berbuka puasa, jangan lalai. Kalau sudah badung, dicepatkan. Terus saja berbuka, jangan lalaikan apa-apa lagi. Dan digalakkan meminum air putih secukupnya dan kalau boleh dielakkan untuk minum minuman yang manis. Yang berwarna dah boleh dah tu? Sebaiknya dah boleh lah. Sekarang takut menyelerakan pulang tu. Menyelerakan. Dan kita ini payah, kebiasaan sudah. So yang sebaik-baiknya air putih. Manakala dari segi senaman jua, Indah semestinya berpuasa kita ini dapat bersenam. Okey, senaman digalakkan melakukan aktiviti ringan dan tidak mendatangkan kemudaratan kepada pesakit. Dia boleh dilakukan sama ada selepas berbuka ataupun selepas sembahyang tarawih. Di samping itu, solat tarawih juga boleh dilakukan sebagai sebahagian daripada senaman kita ni. Okay. Dari segi ubat-ubatan, dinasihatkan pesakit diabetes untuk memakan ubat atau menyuntik insulin mengikut nasihat doktor ataupun jururawat pengajar diabetes habis kita. Mengubah suai dos ubat ataupun suntikan dan waktu yang harus dimakan dan disuntik mengikut nasihat doktor. Habis kita disarankan untuk berbincang dengan doktor maupun jururawat pengajar diabetes habis kita sebelum Ramadan. Mengawasi penyakit diabetes secara umumnya dengan melakukan pemantauan paras gula di dalam darah. Ini adalah bagi pesakit-pesakit yang mempunyai glukometer. Glukometer adalah mesin untuk mencek paras gula di dalam darah. Dan pesakit diabetes semestinya kalau dapat mengenali tanda-tanda hypoglycemia ataupun kekurangan gula di dalam darah dan hyperglycemia iaitu gula berlebihan di dalam darah serta dehidrasi. Disarankan segera berbuka jika mengalami tanda-tanda hypoglycemia dan dehidrasi kerana ia boleh memudaratkan kesihatan. Jadinya bagi pesakit diabetes, kalau habis kita sudah ada tanda-tanda hypoglycemia ni atau hyperglycemia adalah disarankan untuk berbuka dengan segera, jangan ditangguh-tangguhkan lagi. Takut memudaratkan pesakit itulah. Iya. Memang kita sama lah ya, hypoglycemia dan hyperglycemia. Oh, ada perbezaan tu. Ada perbezaan. Jadi kita mintalah Ernie di sini menjawab pula ya. Mengapakah penting untuk mencegah hypoglycemia tersebut? Okey. Hypoglycemia. Oi. Susah nak sebut. Perlu melakukan latihan berulang-ulang. Glycemia tu bermaksud ialah salah satu scientific sains lah nama untuk singkatan bagi gula. Hypo ialah gula rendah, hyper ialah gula tinggi. Oh, perbezaannya sikit sajalah tu Okey. Jadinya mengapa penting untuk mencegah hypoglycemia ini ialah kerana ia boleh membahayakan kesihatan jika tidak dirawat. Jadi hypoglycemia boleh mengakibatkan kehilangan kesedaran, sawan atau tubuh menggigil yang memerlukan rawatan kecemasan. Jadi tanda-tanda hypoglycemia iaitu kekurangan gula ialah menggigil, iaitu kajar-kajar, terlalu lama, amat kuat lapar yang kata ni lah. Untuk orang tua-tua saya kata ataupun orang muda ada juga. Orang muda pun hijau, kanak-kanak pun ada juga terasa macam tu. Berpeluh pun ada juga lah. Okey. Terasa macam pucat, jantung tu macam kabak-kabak yang kata ni, berdebar-debar, gelisah, indah tantu arah, dan yang paling teruk sekali ialah sampai tidak sedarkan diri. Kalau yang kajar-kajar tu berapa minit kira-kira tu? Indah, ya selalunya dalam disertakan 2 atau 3 daripada tanda-tanda itulah. Jadi kalau ada macam tanda-tanda macam tu, selalunya disarankan untuk berbukalah. Pasal ini selalunya berkaitan dengan ubat kencing manis yang dimakan. Macam ada yang ubat kencing manis seperti Damicron ataupun insulin kerana ia bertindak untuk menurunkan paras gula dalam darah. Kalau tadi segera berbuka tu dengan makan ubat lah. Makan ubatnya yang diberikan oleh doktor. Kalau yang tadi berpuasa, lepas tu kajar-kajar ia makan ubat. Maksudnya macam ia berbuka puasa tu dengan disarankan makan ubat ataupun indah. Selalunya kalau macam ada tanda-tanda macam tu, macam ikutlah. Kalau selalunya dibagi minum yang cecair yang manis dulu. Kalau ada mengalami tanda-tanda tu, cecair yang manis. Okey. Lepas satu diikuti dengan 15 minit lepas satu. Kalau okey sudah sikit baru tadi bawa makanan. Macam makanan macam roti 2 atau 3 keping ataupun roti paun sekeping. Kita ada pertanyaan juga, cecair manis tu seperti apa katanya? Cecair manis tu macam manisan ataupun
air gula dalam 3-4 sudu dengan air sedikit lah. Untuk menyeimbangkan lah tu. Pasal cecair yang manis, ia macam laju menyerap ia punya gula gula dalam darah tu. Tapi walaupun ianya pengidap diabetes. Walaupun dia mengidap diabetes. Okey. Jadi kalau tadi hypoglycemia, Ini hyper pula. hyper. Kenapa ianya penting untuk dicegah? Paras gula tinggi. Okey, seperti yang kita tahu tadi, seperti kawan saya telah beritahu, hyper artinya paras gula tinggi di dalam darah. Kerana kalau gula ini terlampau tinggi, ia boleh mengakibatkan dehidrasi ataupun kurang air dalam badan, ataupun kehilangan cecair tubuh yang banyak di dalam badan. Iya. Sama kalau hyperglycemia ni juga, ia boleh meningkatkan risiko trombosis. Trombosis ni artinya darah beku dalam pembuluh darah yang disebabkan oleh dehidrasi. And then selepas itu mengakibatkan diabetic ketoacidosis seperti yang diterangkan oleh rakan saya, iaitu pecahan lemak yang dijadikan sebagai tenaga. Dan lemak apabila digunakan sebagai tenaga, ia akan bertukar menjadi asid, dan asid yang kami panggil dia sebagai keton. Keton yang berlebihan di dalam badan, ini yang boleh kami anggap dia sebagai menyebabkan koma. Tanda-tanda hyperglycemia ataupun gula tinggi di dalam darah adalah seperti kerap membuang air kencing, terlalu dahaga, sangat letih, dan kulit dan lidah yang terlalu kering. Ini adalah tanda-tanda hyperglycemia. Selalunya pesakit akan merasa tanda-tanda inilah kalau diorang tahu gula diorang tinggi. Jadi macam mana kita akan tahu kalau orang tu mengidap diabetes sedangkan ianya tidak pernah membuat rawatan di Tidak ada hospital? pernah melakukan pemeriksaan Bagi umpamanya. kami caranya, sekiranya ia ada orang yang berisiko untuk mendapat kencing manis terlebih dahulu. Satu ialah kalau keluarga ada sejarah kencing manis mesti diketahui. Indong lah tu. Indong, perlindungan mana sahaja sama ada neneknya kah. Yang kedua, berat badan yang berlebihan. Yang ketiga, kalau wanita yang mempunyai sejarah kencing manis semasa bernian ataupun semasa mengandung. Ini adalah risikonya. Sekiranya orang itu mempunyai macam tanda-tanda kuat berkamih, kuat keng leher, mudah rasa lapar, and then kuat makan tapi badannya makin susut, and then berat badan kurang secara drastik. Kalau orang ini mempunyai tanda-tanda seperti ini, kami sarankan untuk klinik berhampiran. So, diorangnya akan menyiasat, mengetahui apa sebenarnya puncanya. Selalunya kalau kami untuk mengetahui orang itu mengidap kencing manis, kami akan melakukan satu tes. Kami panggil ya oral glucose tolerant test, iaitu meminum air gula sebanyak 75 gram, dicampur dengan air lah diminum. Kami suruh pesakit itu berpuasa dulu, ambil darahnya, and then selepas itu minum air gula mesti dihabiskan dalam masa 5 minit. Selepas itu kami ambil darah 2 jam selepas itu. So ini yang mengetahui yang paling anulah. Sama ada ia pengidap ataupun tidak. Penyakit diabetes ataupun tidak. Sama macam cara kalau orang yang wanita yang mengandung tu. Diperlukan. Alhamdulillah ya. Baik, terima kasih kepada Nur Zimawati seperti tadi, dan kita beralih ke soalan terakhir pada pagi inilah. Pada bulan puasa ni, bilakah waktu yang sesuai untuk memeriksa kawalan gula dalam darah ni? Ernie. Okey, jadinya pemeriksaan gula dalam darah bolehlah dilakukan ya pada waktu-waktu berikut, iaitu kami boleh mencek paras gula ketani sebelum bersahur. Okey, dan kedua kami boleh mencek gula ketani 2 jam selepas bersahur. Jadi kenapa mencek 2 jam selepas bersahuran ni? Pasalnya kalau dalam 2 jam itu gula tu di bawah 3.3, jadi puasa tu kalau dapat jangan diteruskan. Pasalnya kenapa? Ia tidak ada waranti. Kalau di bawah berapa tadi? 3.3. 3.3. Di bawah 4 lah on the safe side. Okey, pasalnya ia ada waranti yang gula tu akan naik selepas macam menuju ke pagi. Pasal dah ada makan kan? Dah ada makan. Okey, dan tekani juga boleh mencek gula ketani 2 jam sebelum berbuka puasa. Okey, ini untuk mencek gula ketani whether apa tu. Kalau kadar gula yang normal biasanya berapa tu? Okey, selalunya yang berpuasa lah 4 ke 6. Dan selepas makan 6 ataupun 4 atau jangan melebihi daripada 10 lah. Macam itu. Dan 2 jam kini boleh mencek gula juga 2 jam selepas berbuka. Jadi ini kita ni mau mengetahui juga kuantiti makanan yang kita ni ambil. Kalau pengidap penyakit diabetik biasanya berapa tu ia punya kadar gulanya tu?
Maksudnya pesakit diabetes. Pesakitnya tu. Okey, ni selalunya lah kalau yang lebih muda, lebih strict sikit lah yang kami bagi. Selalunya Kawalannya tu. kawalannya tu. Selalunya berpuasa dalam lingkungan 4 ataupun 6, selepas makan dalam lingkungan 4 ke 8. Dan salah satu ujian namanya HbA1c, iaitu ujian paras gula dalam 3 bulan kebelakangan, ialah dalam 6%. Manakala dalam golongan adult, iaitu dewasa, berpuasa dalam lingkungan 4 ke 7, selepas makan dalam lingkungan 4 ke 10. Dan HbA1c, iaitu gula 3 bulan, ialah dalam 7%. Okay, jadinya orang tua kurang lebih dengan yang dewasa lah. Tetapi bagi yang mengalami penyakit kronik, mungkin diorang punya paras gula, tekanan darah, kolesterol adalah menyampai dengan yang itulah Kalau paras gulanya 7, pengidap penyakit sudah tu, kencing manis. 7. Secara rambang. Secara rambang, sebenarnya untuk menguji iaitu diabetes ke indah, tadi yang seperti yang disarankan oleh koleg saya tadi kan. Salah satu ujian untuk mencek sama ada kita ni, untuk mengesahkan yang kita ni ada diabetes ke indah, pertama ialah dengan menjalani ujian oral glucose tolerance test. Kedua ialah dengan menguji dari sana darah. baru dapat dipastikan lah tu. Darah secara berpuasa melebihi daripada 7 sebanyak 2 kali, dan gula secara rambang, iaitu tidak berpuasa, melebihi daripada 11.1 sebanyak begitu. 2 kali. Baiklah. Terima kasih. Mudah-mudahan ini berguna kepada semua dan mudah-mudahan kita dapat melaksanakan ibadah puasa dengan sebaik mungkin. Terima kasih kepada keduanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.